Google Form. Okey. Sebelum ni kita ataupun saya telah pun berkongsi tutorial berkenaan dengan Google Form, cara-cara membina. Cikgu-cikgu boleh rujuk, nanti kita akan beri link. Sekejap saya beri link pada chat, ruangan chat. Cikgu tengok ada link pada ruangan chat. Okey, so cikgu boleh klik di situ, cikgu boleh go through lah sambil-sambil dengar tu. Okey. Yang pertama, yang kedua, saya lebih suka hands on. Okey, so kalau cikgu-cikgu berada lebih baik saya galakkan cikgu-cikgu berada terus kita buat bersama-sama step by step. Dan kalau rasa saya terlalu cepat, cikgu boleh bagi tahulah. Okey. Baik, pertama sekali apa yang cikgu kena buat ialah okey, ini dia bina quiz dengan Google Form. Okey, saya intro dulu Baik, untuk Google Form ni, apa dia Google Form? Google Form adalah, nampak cikgu paparan? Okey. Baik, untuk Google Form, Google Form adalah aplikasi Google Suite dan ianya percuma. Okey, dia adalah percuma. Google Form ni adalah borang maya atas talian. Okey, online lah. Dan juga ia merupakan borang yang digabungkan ataupun biasanya digandingkan dengan Google Sheets. Okey, ini Google Sheets, Google Form, Google Document, Google Slide, itu adalah produk daripada Google. Jadi kita boleh menggunakan produk-produk tersebut percuma, secara percuma. Okey, untuk akaun Google Suite ni, semua guru-guru di seluruh Malaysia telah pun mendapat ataupun diberikan akaun Google Suite, iaitu akaun MOE yang cikgu dapat ID untuk menggunakan Google Classroom. So itu adalah akaun Google Suite. So dalam akaun Google Suite ini diberikan keistimewaan berbagai-bagai aplikasi secara percuma, dan unlimited. Okey, tu sebaik-baiknya kita dapat gunakannya lah, free, percuma. Baik, apa dia kegunaan, beberapa kegunaan. Open kamera. Tak payah dia gambar lah. Okey, apa dia kegunaan Google Form? Yang pertama sekali hari ni yang kita nak buat, kita boleh tanya ke? Online. Dia online, boleh tanya. Okey, membina kuis online. Yang kedua, kita boleh kumpul data-data yang kita kehendaki, contohnya data-data murid-murid sekolah atau guru-guru di sekolah. Membina online dan juga soal selidik. Baik, hari ni kita nak bina kuis online. Baik, kita akan mulakan. Yang pertama sekali, cikgu, ni step yang pertama, cikgu perlu login dahulu Google, akaun Google G Suite cikgu, iaitu Google MOE. Akaun MOE cikgu. Okay, cikgu pergi sign in. Cikgu tak ada switch kepada skrin lah. Tak nampak muka saja. Sekejap Okey, cikgu nampak tak? Nampak. Sudah tukar balik. Okey, nampak. Nampak Okey, terima kasih cikgu. Okey, baik. Kita pergi ke langkah yang pertama untuk membina kuis. Okey. Pertama sekali cikgu perlu buka Google Chrome. Google Chrome dan cikgu login as a account MOE lah, ID MOE yang cikgu gunakan untuk Google Classroom. Cikgu sign in. Kemudian apabila cikgu sign in, di sebelah kanan atas ada 9 titik. Okey, Google Apps. Cikgu klik, sebelah kanan atas ada 9 titik. Cikgu klik.
Kemudian cikgu klik Drive. Google Drive. Okey, ini Google Drive cikgu. Okey, dia ada priority My Drive, Share with Me. Baik, kita akan klik pada My Drive. Sebelah kiri cikgu, My Drive. Okey, di sini nanti kita akan bina dahulu folder. Folder untuk quiz kita. Okey, bagaimana kita nak bina folder? Kita klik sebelah kiri atas, ada button new, tanda tambah, dan cikgu klik folder. Kemudian cikgu namakan folder tersebut quiz online Google Form. Kemudian cikgu create, tekan create. So akan terhasil satu folder quiz online Google Form. Kemudian cikgu klik Google Form tersebut dan dalam folder tersebut masih lagi kosong sebab kita belum meletakkan apa-apa lagi file. Okey. Kemudian ada dua option. Satu, cikgu nak terus hasilkan form ataupun cikgu nak hasilkan satu lagi folder. Terpulang pada cikgu, folder tentang tajuk mata pelajaran atau subjek yang cikgu ajar. Contoh saya ajar sains, so kita wujudkan satu folder sains dan cikgu create. Nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Ini sebenarnya kita wujudkan folder adalah untuk memudahkan pengurusan kita. Kita nak cari file-file kita lebih mudah. Baik, kita klik mata pelajaran tadi sains, so dalam dia akan kosong. Okey, di sini kita akan wujudkan satu file Google Form. Okey, Google Form. So untuk wujudkan file Google Form, kita klik di sebelah kiri sama juga new. Di bawah sekali kita scroll ke bawah ada Google Document, Google Sheets, Google Slides dan kita pergi kepada more dan kita akan nampak Google Forms. So cikgu klik Google Forms. Ada dua cara cikgu Kita klik Google Forms. Maka akan wujud satu Google Forms yang kosong lah. Itu satu cara. Satu cara lagi cikgu boleh klik kanan. Sama juga, klik kanan dekat folder tadi, klik kanan, sama juga cikgu scroll ke bawah, more, cikgu klik Google Form. Okey, ada dua cara. Baik, kita dah telah wujudkan satu Google Form yang kosong. So, sebelah kanan ni tajuk file tersebut. Kemudian kita ada ada 4 button. Sebelah kanan ada butang send dan ada juga account cikgu, Google account untuk kita tahulah sama ada kita menggunakan Google account MOE atau tidak. Okey. Untuk cikgu mungkin dia akan keluar paparan huruf nama cikgu lah. Okey, kalau saya dah letak gambar jadi dia akan keluar gambar. Okay, kemudian kita ada questions, kita ada responses. Okay, so yang kita nak pergi ialah kepada questions. Okay, baik, sebelum saya pergi lebih jauh, cikgu-cikgu ada masalah tak setakat ni? Okay, saya nampak skrin saya? Okay, baik, kita pergi semula. Kita dah sampai Google Form, kita dah create satu Google Form kosong. Okay, pertama sekali cikgu namakan file Google Form cikgu. Quiz apa? Contoh, hari ni kita nak buat quiz mikroorganisma. Okay, so cikgu klik. Di mana-mana saja secara automatik
di sini akan ada juga terpapar tajuk yang telah cikgu type tadi. Okey. Dan cikgu kat sini cikgu tengok all changes save in drive. Maksudnya Google Form, produk-produk Google, sama ada Google Form atau Google Sheets atau Google Slide, dia auto save. So cikgu tak perlu dah save. Bila cikgu buat saja perubahan, dia akan auto save. Okey. Baik. Kemudian cikgu pergi sebelah kanan, cikgu klik ada tanda seperti gear, cikgu klik setting, nama dia setting, cikgu klik, dia akan keluar general, presentation dan quizzes. So dekat general ini, okey, dekat general ini cikgu ada nampak require sign in, cikgu klik, untickkan dia, untickkan dia. Sebab kalau cikgu tick, yang ini hanya boleh dibenarkan pengguna akaun MOE saja boleh jawab kuis cikgu nanti. Kalau dia guna Gmail biasa, dia tak boleh jawab. So kita nak membolehkan semua orang jawab kuis kita, kita untickkan dia, kosongkan dia, jangan tick. Okay, so yang pertama. Yang kedua, limit to one response. Ini bermaksud cikgu limitkan seorang sekali saja boleh menjawab kuis cikgu. Kalau cikgu tickkan dia. Dan dia perlu sign in dahulu Google account. Okay. So kalau cikgu tak nak, cikgu nak anak murid cikgu ataupun pelajar boleh jawab banyak kali, so kita tak payah tickkan dia. Okay. Yang lain cikgu tak perlu usik. Baik. Kemudian cikgu pergi ke presentation. Okey, yang ini pun cikgu tak perlu usik, cumanya dekat confirmation message ni cikgu boleh klik dan cikgu boleh typekan ayat lah. Maksudnya selepas sahaja murid atau pelajar submit, dia akan dapat message lah, tahniah kerana telah jawab kuis ini. Okey. Selesai. Kemudian cikgu pergi quizzes, klik pada quizzes. Ini yang paling penting sekali. Kita nak jadikan quiz kita kepada mood quiz. Okay, sekarang ni Google Form kita ni belum lagi mood quiz. So kita nak jadikan dia quiz. So dekat atas ni make this a quiz. So cikgu klik enablekan dia. Okay, enablekan dia. So dia dah ada make this quiz. Okay, so kalau cikgu pergi bawah ni, dia ada tulislah immediate after each session. Ini terpulang pada cikgu lah. Kalau saya biarkan saja. Okay, responden dia boleh tengok lah mark apa ni, soalan-soalan yang salah, apa jawab soalan, apa ni jawapan yang betul dan juga markah. Okay, dah siap, dah selesai, cikgu klik save sahaja. Okay, so Google Form cikgu telah pun bertukar ke mood quiz. Okey. So kita nak buat soalan yang pertama. Baik, untuk quiz kita galakkan cikgu-cikgu meletakkan soalan nama nama penuh. Ini nama penuh ni nama penuh murid lah. Ataupun pengguna quiz ni. Okey, nama. Kemudian di sebelah kanan ini dia punya bentuk jawapan. Bentuk jawapan dia ada short answer, ada paragraf ni panjang lah kalau nak buat karangan, multiple choice, pilihan jawapan ABC, checkbox, drop down, file upload dan bawah-bawahnya ada lagi lah. Okay. So untuk nama penuh, kalau kita tak ada senarai nama, so kita hanya guna short answer sahaja. Okay, short answer. Biarkan saja. Kemudian kita bawah ini kita klikkan required. Okey, required. Bawah dia ada button required, cikgu enablekan dia. Apa tujuan required ni adalah untuk mewajibkan, senang kita mewajibkan ataupun perlu kemestian untuk setiap soalan dijawab. Kalau dia tak jawab soalan, dia tak boleh nak submit. Okey. Dah siap soalan yang pertama, nama penuh. Kemudian kita nak ada lagi soalan yang kedua. Sebelah kanan ini ada button tambah. Kemudian button tambah, kita nak tambah soalan, klik saja add
question. Kita type kan soalan yang kedua apa dia? Untuk sekolah. Sekolah ni. Okey, kemudian kita pilih short answer juga. Okey, short answer juga required. Okey. Baik. Dah ada soalan. Ada hiburan. Sekejap lagi ya. Okey, kita sambung ada selingan sedikit cikgu tak apa. Okey, kita teruskan cikgu So kita telah ada dua soalan cikgu satu, dua soalan, nama penuh, sekolah. Kalau cikgu nak tambah IC ke, kelas, kalau cikgu buat untuk anak murid cikgu boleh tambah kelas. Klik tambah untuk kelas, boleh kelas. Kalau tak nak, contoh soalan ni cikgu dah buat tapi cikgu tak nak, cikgu just delete saja. Bawah ni ada butang delete, cikgu delete saja. Okey. Baik. Dah siap? Dua soalan ini kita nak asingkan soalan ini kita nak asingkan dengan soalan sebenar. Ini cuma kita perlukan nama perlu dan sekolah. So macam mana kita nak asingkan soalan ini? Dekat sebelah kanan ini ada beberapa button ni, cikgu pergi button bawah sekali. Ada tanda dua garis dua segi empat sama tu, ada dua. Jadi cikgu klik add section add section. So ini adalah dia wujudkan section. Ada section-section lah macam partition lah. Asingkan. Okey. Kemudian pada section tersebut cikgu tambahkan tajuk dia. Tajuk dia tadi samalah, soalan mikroorganisma. Tajuk dia lah. Ini dia punya tajuk juga bukan soalan. Kemudian description ni cikgu boleh namakan dia jawab semua soalan. Boleh menjawab, boleh jawab banyak yang mungkin, ataupun boleh jawab seberapa banyak kali lah. Okey. Kemudian cikgu klik nak tambah soalan, cikgu klik add question. Okey, cikgu add question. So ini soalan yang sebenar. Okey, soalan yang pertama. Baik, ini saya kongsikan bagaimana kita nak create soalan sendiri. Okey. Soalan sendiri. Okey, soalan pertama kita typekan apakah kita type apakah maksud mikroorganisma. Okey, ini soalan dia. Okey, so pilihan jawapan kita guna multiple choice soalan pilihan A, B, C. Baik. Soalan yang pertama yang bawah ini adalah jawapan pilihan jawapan. Option 1 ni cikgu klik pada option 1, dia pilihan jawapan A, pilihan jawapan organisma yang boleh dilihat. Kemudian pilihan jawapan yang kedua cikgu just tekan enter sahaja. Enter B, mikroorganisma yang boleh dilihat. Dan yang ketiga
Kehidupan seni yang tidak dapat dilihat. Tempat di hewan. Okey, ini pilihan jawapannya. Terpulang pada cikgu, cikgu nak guna 2 atau 3, betul atau salah pun boleh. Okey. Kemudian kita nak setkan. Kita dah siap soalan, kita nak setkan jawapan. Okey, cikgu tengok dekat bawah ni ada answer key dia. Cikgu klik answer key. Okey, cikgu klik pilihan jawapan yang betul. Pilihlah, okey. So kita pilih satu tik dan juga kita setkan points dia sebelah kanan atas ni ada points. Kita setkan cikgu nak satu soalan 1 point atau 2 point atau 5 point terpulang pada cikgu. Selesai cikgu klik done. Ini jangan lupa cikgu required. Okey. Baik. Siap satu soalan, kemudian kita nak buat soalan yang kedua. Cikgu, soalan yang kedua, kita klik, tambah soalan yang kedua. So, soalan yang kedua ni kita nak cuba masukkan gambar. Kita cuba nak masukkan gambar. Baik. Soalannya, namakan organisma ini. Okay. So cikgu dah type, sebelah kanan dia ada tanda add untuk gambar cikgu add picture ni, cikgu klik. Okay. Insert image. So ada beberapa option. Okay, pertama cikgu upload. Upload ini dia ada, cikgu klik browse, upload, browse. Yang ini ada telah tersedia dalam laptop cikgu. Cikgu dah siap-siap simpan. Cikgu dah siap dah download lah. Okey, contoh saya cari kalau ada Okey, ni. Cikgu klik pilih saja, klik 2 kali ataupun klik open. Dia akan upload gambar. Okey, so akan terpapar gambar. Baik, kemudian kita nak set kedudukan. Kalau kita nak letak tengah pun boleh gambar ni. Ada tanda 3 titik. Cikgu klik tanda 3 titik, kita boleh centerkan dia. Okey, centerkan dia. Dia akan duduk di tengah-tengah lah. Lebih kemas. Kemudian kat bawah ni cikgu boleh tukar ataupun boleh remove. Okey. Baik, kemudian kita setkan pilihan jawapan. Okey. Sama juga cikgu, answer key. Kita setkan jawapan. Setkan point. Done. Okey. Selesai cikgu Baik, kita tambah lagi soalan. Klik lagi soalan. Baik, yang ini kita nak masukkan pilihan jawapan ada gambar. Okey, pilihan jawapan dia ada gambar. Okey, soalan yang ketiga. Yang manakah protozoa? Okey, baik. Pilihan jawapannya di sini cikgu Yang option 1 kita biarkan saja kosong. Biarkan kosong. Sebelah kanan dia ada gambar add image. So cikgu klik add image. Okey, kali ini kita tak nak guna upload, kita nak guna Google Image Search. Kita nak search menggunakan Google
Kita klik Google Image Search, kemudian kita type saja pilihan-pilihan jawapan. Contoh protozoa. Cikgu enter. Okey. So dia akan carikan kita gambar-gambar yang kita nak carilah. Okey. So kita pilih gambar-gambar yang sesuai. So saya pilih yang ini, cikgu insert ataupun klik 2 kali. Okey, itu pilihan jawapan. Option ni cikgu padam. Dia akan kosong. Kemudian untuk pilihan jawapan yang kedua, kita tekan enter. Cikgu klik lagi image, kita cari lagi gambar yang lain. Okey. Gambar yang menarik sikit. Okey, cikgu tekan enter lagi. Cari lagi satu gambar. Fungi. Adik, video pandai. Kita pilih okey. Kita buat 3 ni cikgu Okey, option ni cikgu biarkan saja terpadam, tak boleh padam juga kena type juga. So biarkan saja cikgu. Baik, answer key jangan lupa untuk kita pilih jawapan point. Dan okey. Selesai. Okey, soalan yang seterusnya kita tambah. Yang ini kita nak gunakan format soalan jenis short answer. Okey. Yang manakah? Organisma ini hidup. Norida binti Zainal. Komputer ni. Dia belajar. Ni hebat ke tudung. Abang, tolong bang. Saya nak pergi Telegram balik. Ni tadi apa? Alternate tab. Abang, cepat bang. Saya dah salah ni UPK ni. Saya nak pergi UPK. Kembali. Satu. Okey, cikgu. Dengar tak suara saya cikgu? Tak dengar cikgu Cikgu Nasir, saya dengar je. Cikgu Nasir, tapi mungkin mana cikgu-cikgu yang tak dengar tu mungkin boleh dapatkan speaker, sound ataupun cikgu-cikgu boleh pakai earphone. Ada advantage time lah kiranya. Takut ada bunyi gangguan juga kan? Ya. Okay, cikgu dengar suara saya cikgu Ya cikgu, dengar Clear. dengan jelas. Okey. Ya, Baik, saya terus. terima kasih. Ya. Okey, saya teruskan ya. Okay, soalan keempat ni kita nak gunakan format jawapan subjektif lah. Okey. Kita tak nak guna multiple choice, kita nak guna short answer. Okey. Short answer. Kemudian kita typekan answer key dia, apa dia? Short answer ni. So dia tak ada pilihan jawapan, jadi kita terus setkan answer key dia. Apa jawapannya? Mikroorganisma ini hidup di air. So add correct answer. Cikgu klik semula je dan kita type soalan, kemudian kita terus kepada answer key. Kalau short answer ni dia tidak perlu kita tulis, kita type pilihan jawapan. Cikgu klik answer key terus dan kita addkan jawapan yang betul. Okey. Jawapan yang betul protozoa. Kemudian kalau ada dua jawapan yang betul, cikgu add lagi satu jawapan. So ada dua jawapan yang betul lah. Okey. Kemudian jangan lupa cikgu points dan cikgu klik done. Okey, done. So jawapan ada dua lah, satu protozoa, satu alga. Okey.
untuk jawapan short answer ini, okey, tidak digalakkan cikgu meletakkan jawapan-jawapan yang terlalu panjang sebab nanti menyukarkan murid-murid kita ataupun pelajar nak jawab. Pendek-pendek je, 2 patah perkataan pun dah okey. Sebab dia akan detect jawapan kita. Kalau tersalah huruf pun, tertinggal satu huruf, dia akan kira salah. Itu kalau kita nak guna short answer ni, pastikan jawapannya tak terlalu panjang. Dan kemudian kita required. Okey, baik. Soalan yang ke-5. Okey, so jelas cikgu untuk short answer. Baik, yang ke-5 ni, ini nak bagi cikgu mudah. Okey, kita ada set soalan. Kita dah ada set soalan dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk Microsoft Word. Okey, kita dah ada set. Tapi macam mana kita nak ambil soalan-soalan tu, kita nak masukkan dalam ni. Okey, ada 2 cara. Pertama, kita copy paste. Katakanlah ini, contoh ini soalan lah. Cikgu kena copy paste satu-satu. Copy. Kemudian cikgu pastekan di sini. Pastekan. Ini contoh. Cikgu pastekan. Kemudian jawapan pun sama. Cikgu copy paste. Itu cara kaedah yang pertama lah. Jadi mungkin lambat sedikit lah. Okey, so saya nak ajar kaedah yang kedua. Okey, mudah saja. Contoh kita ambil quiz ataupun soalan berbentuk ataupun format PDF. Ini contoh soalannya. Okey, berbentuk PDF, kita dah ada, kita dah simpan. Cikgu kecilkan. Kita pilih, kita nak pilih contoh soalan pertama ni. So ini sesuai untuk soalan kita. Kita nak pilih. Baik. Apa yang kita buat? Dalam laptop cikgu ada satu tools yang sangat membantu cikgu. Nama dia snipping tools. Kalau Windows 8 ke atas sehingga Windows 10 memang akan ada snipping tool. Okey, snipping tool ni cikgu type saja untuk search snipping tool. Dia ejaannya sekejap cikgu. Ejaan dia SNIPPING snipping tool. Cikgu cari, dia ada snipping tool tu. Okey, kemudian bila cikgu jumpa, cikgu klik. Dia gambar dia macam gini lah. Okey, so gambar dia ada macam gambar gunting. Okey, so cikgu klik snipping tool. Sekejap saya cek. Jumpa tak cikgu snipping tool? Okey, tak ada efek cikgu Kalau tulisan besar ke kecil dia tak ada efek. Cuma huruf saja, perlu betul lah murid jawab. Tak jumpa. Boleh ulang sekali lagi snippet tu. Okay. Tak ada masalah cikgu. Nokta tak ada masalah. Kalau nokta tak ada masalah. Kalau ada nokta tak ada masalah. Okey, saya teruskan cikgu Okey, snipping tool, cikgu klik snipping tool, cikgu klik. Okey, snipping tool fungsinya apa? Okey, ni saya nak tunjukkan, okey? Baik, cikgu buka dulu soalan yang cikgu nak ambil. Dalam tak kira dalam bentuk words ke, dalam bentuk PDF ke, kita boleh ambil. Cikgu buka soalan tu, okey, kemudian cikgu klik snipping tool. Ni cikgu nampak snipping tool ni. Ni snipping tool, dia boleh bergerak lah ke mana-mana. Dia ada gambar gunting. Okey. Kemudian dekat snipping tool tu, cikgu klik new. Cikgu tunjukkan cikgu, tak nampak tu. Snipping tool tu paparan Nampak cikgu. tak ni? Cikgu Nasir, Nampak tak? nampak? Paparan cikgu. Cikgu punya skrin. Tak nampak ya? Nampak muka cikgu je.
Ya betul. Sekejap. Yang ni nampak? Okay, nampak dah. Nampak Google Form tu. Okay, Google Form. Ini nampak? Nampak Google Form saja. Nampak Google Form? Okay. Okay, sekejap sekejap. Cuba sekali lagi. Tak nampak. Cikgu Nasir, belum nampak. Berulang semula, belum nampak. Okay, kejap. Okay, baik. Untuk cikgu-cikgu yang nak cari snipping tool tu, cikgu-cikgu boleh type je dekat Windows, type je snipping tools. Dia akan keluar. Okay, nampak tak cikgu? Nampak Google Form Cikgu Nasir. Cikgu nak tunjuk apa? Nak tunjuk ni snipping tool Nak tunjuk snipping tool. Semalam ada, saya dah test dah. Cikgu nak tunjuk hari ni tak ada. Okey, kejap ya Kejap, cikgu-cikgu. kejap cikgu. Saya cuba lagi. Sekarang nampak muka saya Ya, betul. Okay, yang ini nampak Google Form, betul? Ya, betul. Ini nampak tak soalan? Sekarang ni saya buka soalan. Soalan, sekarang nampak Google Form lah sekarang. Nampak Google Form saja Sekejap. Sekejap cikgu Okey. Sekejap saya masukkan soalan ni dekat drive saya. Cikgu link dengan Cikgu Aniro tak nampak muka apa ke atau macam mana? Kata tak nampak tu, tak nampak snipping tool atau tak nampak slide Cikgu Nasir? Tak nampak slide. Okey, bagi cikgu-cikgu yang tak nampak slide, cikgu-cikgu klik dekat bahagian papers, cikgu type je. Cikgu search nama Muhammad Nasir bin Omar. Kemudian cikgu klik ada button pink tu. Okey, saya pilih soalan ni, cikgu nampak tak? Nampak? Ini soalan yang saya. Okey. Right. Okey, snipping tool saya cuba klik tapi dia tak terpapar. Nampak tak? Ada tak? Tak nampak. Nampak soalan je. Rajah 1 tu. Tadi ada peserta bagi cadangan supaya dia kata cikgu kena klik dekat window soalan. Okey. Macam mana saya nak buat ni? Okey, cikgu cuba cikgu buka dulu snipping tool. Tak apa, cikgu buka dulu snipping tool walaupun tak nampak. Cikgu tak nampak kan snipping tool saya? Ya, Cikgu Nasir tak nampak. Memang Nampak, tak nampak snipping tools tu kat mana. Actually apa gunaan snipping tools tu cikgu? Okey, saya minta maaf, saya cuba paparkan snipping tool ni. Semalam saya dah try ada, tapi hari ni tak keluar. Okey, saya nak cikgu-cikgu, dia sebenarnya tak perlu install, snipping tool ni tak perlu install. Cikgu type saja dekat search. Cikgu pergi dekat program komputer cikgu tu, dekat program, cikgu type search snipping tool, nanti akan ada snipping tool. Gambar, kejap, saya copy kejap. Cikgu Nasir, ke nak saya share screen saya tunjuk sekejap snipping tool dekat PC saya. Boleh. Okey, so sekejap Cikgu Nasir. Okey cikgu-cikgu, saya tunjuk kejap saya punya snipping tool saya.
Okey, kalau macam saya guna Windows X lagi. So, pertama sekali saya share dekat carian. Okey, boleh nampak tak slide saya? Nampak Okey, pertama sekali saya share dekat bahagian yang Windows tu. Okey, dekat bahagian shares ni, saya type je snipping tool. Okey, dia akan keluar snipping tool dekat sini. Jadi, bila cikgu tekan, okey, dia akan keluar ada menu macam ni. Nampak tak? Boleh nampak tak peserta yang lain kalau saya tunjuk yang snipping tool tu? Okey, boleh nampak Cikgu Nurul. Jadi inilah fungsi snipping tool. Snipping tool ni fungsi dia macam screenshot, tapi kita boleh terus cut kan mana ataupun kita panggil kita boleh terus crop kan mana gambar-gambar yang kita nak. Jadi kita tak perlu nak menggunakan sebarang aplikasi editor lain. Hanya menggunakan snippet tu dah siap, terus paste dalam, kalau kita nak buat form tadi kan, terus je kita masukkan gambar tersebut. Okey Cikgu Yasin, saya serahkan semula pada Cikgu Nasir. Okey, terima kasih Cikgu Najwa. Okey, Cikgu nampak tak? Nampak Google Form Cikgu Nasir. Okey. So ini gambar lah saya cari dalam ni. Okey, ini gambar macam ni dia punya lampang snipping tu. Yang saya cuba. Ada tak apa-apa snipping tu? Nampak? Ada snipping tool. Tak nampak. Cuma nampak dia punya icon je yang dekat Google Form, dekat Google Sheets ni. Okey. Macam mana saya nak buat? Okey. Nak tunjuk Ataupun Cikgu Nasir guna share screen ni your entire screen ke atau window? window. Cuba kalau tukar yang your entire screen tu. Entire screen pula. Entire screen. Ya, saya cuba. Entire screen. Sebab tadi saya share guna your entire screen tu. Okey. Okay, sabar cikgu-cikgu. Kita tengok kejap. Ada magic nak berlaku. Okey, cuba. Okey, sekarang cuba cikgu nanti share. Dia dekat Windows tu. Okay, sekarang nampak kan saya punya apa ni? Google Form. Google Form nampak? Yes, betul. Okay, so saya klik snipping tool, nampak? Yes, nampak dah. Okey. Okey. Terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Nurul Najwa. Okey. Cikgu dah nampak, okey kita boleh buat. Okey. So yang ini snipping tool dia bebas lah, boleh bebas ke mana-mana saja. Okey. Seperti yang Cikgu Najwa cakap tadi, dia ni fungsi dia macam screenshot lah ataupun kita panggil kita